Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Kita masih lagi pada bab yang ketiga, iaitu bacaan ataupun zikir rukuk dan sujud, dan yang terakhir kita berhenti pada bacaan zikir rukuk dan sujud yang keempat. Malam ni kita sambung zikir rukuk dan sujud yang kelima, muka surat 74. Jadi kita tengok dalam buku kita ni, muka surat yang ke-74, zikir rukuk dan sujud yang kelima, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Penulis dia datangkan hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah suka memperbanyakkan bacaan ini dalam rukuk dan sujud baginda, iaitu bacaan zikir lafaz yang berbunyi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Pendek je, dia tak panjang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Maksud dia, maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, dan pujian buat engkau ya Allah, ampunilah kami. Jadi dalam bacaan ni, yang pertama sekali kita akan tengok perkataan subhanak. Kita dah bahas sebelum ni, iaitu perkataan ini ialah disebut sebagai tasbih. Tasbih ni ialah salah satu bentuk ucapan, ekspresi pengharapan dalam diri satu orang makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam masa yang sama, dalam lafaz juga adanya tahmid, iaitu pada Rabbana wa bihamdik. Dan dalam bacaan juga adanya unsur minta ampun, part untuk minta ampun. Jadi ada padanya tasbih, tahmid dan pengampunan, mohon pengampunan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dalam keterangan muka surat 75, keterangan ni diambil daripada kitab Fathul Bari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada 4 poin yang diletak. Yang pertama, dia kata bacaan zikir ini bertujuan untuk mempraktikkan perintah Allah Ta'ala dalam surah An-Nasr ayat yang ketiga, iaitu surah Iza Jaa Nasrullahi wal Fath. Allah Ta'ala sebut dalam surah tu ada satu ayat, ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
bertasbihlah dan memujilah Tuhanmu dan minta ampun. Tadi kita dah sebut ada 3 unsur dalam bacaan rukuk Nabi itu. Dalam bacaan sujud Nabi pun, sebab riwayat sebut rukuk dan sujud sama aja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Tuhan suruh dalam surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah kamu, memujilah kamu pada Allah, minta ampunlah kamu padanya, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Itu poin pertama. Poin yang kedua, terdapat makluman bahawa Nabi turut mengamalkan tasbih ini di luar daripada salat. Sebab secara umumnya tasbih, tahmid, istighfar ialah benda yang dituntut. Bahkan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyuruh pada kita untuk kita buat benda tu tanpa terikat dengan waktu tertentu. Maknanya tak terikat dengan ibadah apa-apa pun. Cuma dengan sebab kita baca bab zikir rukuk dan sujud, kita nak ikat zikir ni dalam rukuk dan sujud. Tapi nak sebut di luar daripadanya tiada masalah. Sebab memang ada petunjuk Nabi mengamalkannya walaupun luar daripada salat. Poin yang ketiga, berdasarkan bacaan tasbih Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih dan tahmid dalam surah An-Nasr ayat yang ketiga ialah 2 perkara yang berbeza. Tasbih kita minta ataupun kita buat deklarasi, pengisytiharan, kita nak gantung diri kita pada Tuhan, itu tasbih. Tahmid, kita meletakkan pujian, kehormatan tertinggi kepada Allah Azza wa Jal, tidak kepada pihak yang lain. Itu beza dari segi bahasa lah. Meskipun demikian, dia sebut terdapat pandangan mengatakan bahawa ayat tersebut menyeru kita untuk bertasbih dengan cara memuji dan menunjukkan tahmid ialah bentuk tasbih dalam ayat tersebut. Maknanya daripada ayat 3 surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, seakan-akan nak beri isyarat tasbih tahmid sama. Tapi yang pasti kedua-duanya ni, tasbih dan tahmid, ialah benda yang berbeza. Ucapannya pun lain, tapi mungkin dari segi pengharapan, nak kebaikan, nak menyatakan kemuliaan, dia mungkin duduk pada satu isu yang sama, iaitu nak berharap dan nak puji Tuhan. Lebih kurang je lah tu. Okay. Kemudian kita tengok yang terakhir dalam keterangan dia tu, dalam poin yang keempat tu, menurut Ibnu Daqiq Al-Aid, ini menunjukkan kesunnahan berdoa dalam rukuk. Pandangan daripada Ibn Daqiq Al-Aid, dalam rukuk pun boleh sujud. Dalam rukuk pun kita boleh berdoa. Dalam rukuk boleh sujud, jahanam salat. Okay. Dalam rukuk boleh berdoa. Okay. Sebelum pada ni kita dah tengok pandangan para ulama menyebutkan bahawasanya berdoa itu afdal dan utamanya dalam sujud. Sebab berdasarkan hadis Nabi sebut, aqrabu ma yakunu bihil abdu, tempat yang paling dekat satu orang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid, fa aktsiru minad du'a, perbanyakkan doa padanya. Dan ada satu lagi hadis, bila mana satu orang sahabat Nabi, dia khidmat pada Nabi. Nabi bangun malam, bangkit malam, dia sediakan air untuk Nabi bersuci. Nabi tanya, kamu nak apa? Aku nak minta pada Tuhan untuk kamu. Aku duduk dekat dengan kamu dalam syurga. Nabi kata pada sahabat yang telah berkhidmat tadi tu, kena tolong aku untuk dapatkan benda tu dengan memperbanyakkan sujud. Maksudnya perbanyakkan doa untuk dapat kedudukan tu dalam sujud. Sebab tu afdal berdoa dalam sujud. Tapi saya dah sebut, kita boleh berdoa dalam sujud, tapi waktu salat berjemaah kita kena ikut imam. Kita tak boleh sujud lama sampai dekat imam nak salam baru kita bangkit, dengan sebab kita doa. Kita nak doa panjang, kita kena salat secara individu. Itu lebih baik. Kalau lewat sikit tak apa,
Ni ada sebahagian orang dia dah jadi rutin, kebiasaan dia buat. Dan obvious, orang nampak. Itu sudah termasuk daripada bab percubaan untuk tidak mengikut imam. Taklah kata tak ikut imam lagi, tapi dia ada percubaan. Selalu buat, dia nampak macam sengaja pula. Jadi, elakkan berdoa panjang dalam sujud ketika mana salat berjemaah bersama imam. Solat sendiri tak apa, dianjurkan untuk kita doa panjang-panjang, lama-lama pun tak apa. Dalam rukuk, sebahagian para ulama mengatakan boleh, tapi taklah jumhur mengatakan. Maknanya taklah majoriti mengatakan bahawasanya boleh berdoa dalam rukuk. Yang pasti banyak pandangan sebut berdoa itu dalam sujud. Okay. Terus kepada zikir dan rukuk, zikir rukuk dan sujud yang keenam. Okay. Muka surat 76. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini hadis yang seterusnya ni, yang keenam ni, riwayat keenam ni hadis riwayat Imam Muslim daripada Ibn Juraij radhiyallahu anhu. Akhbarana Ibn Juraij, matan dia muka surat 76. Qala qultu li Ata kaifa taqulu anta fi ruku'. Kata perawi, terjemahan dia, telah mengkhabarkan kepada kami Ibn Juraij. Ibn Juraij ni sahabat Nabi. Qala, kata Ibn Juraij, qultu li Ata, dia telah tanya kepada Ata. Ata ni tabi'in. Ibn Juraij sahabat, Ata tabi'in. Lagi senior Ibn Juraij berbanding Ata. Ata ni ialah murid kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia juga telah menjadi mufti bila mana musim haji, pemerintah beri pada dia satu tempat untuk dia berfatwa. Musim haji je dia berfatwa, sebab dia orang alim. Tapi Ata ni, dia keturunan Bilal bin Rabah. Sebab tu nama dia Ata bin Abi Rabah. Dia keturunan Bilal bin Rabah ni maknanya dia orang kulit hitam. Dahlah dia kulit hitam, dia jalan pula capek, tempang dia jalan. Dan dia tidak mempunyai wajah yang segak lah, menyebabkan ketinggian ilmunya tidak mendapat sambutan. Dia ilmu banyak, belajar dengan Aisyah, belajar dengan ramai sahabat, tapi orang tak berapa pergilah pengajian dia, hanya kerana menilai luaran dia. Nak kata perangai ni dah ada dulu lagi. Maknanya tengok ustaz handsome baru pergi, ustaz tak berapa nak segak, tak apa, dia alim pun biar dia alim lah, tapi tak berapa seronok nak pergi. Ni pilih-pilih, picky style. Pilih-pilih ni bukan benda yang elok, tapi dia satu orang yang tegas. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana tentera-tentera yang berada di perbatasan pada zaman Atha bin Abi Rabah ni, tentera-tentera yang berada di perbatasan tu, dia lewat dapat gaji. Mungkin sebab pengurusan macam mana, pemerintah tak bagi gaji on time. Jadi orang mengadu pada Atha bin Abi Rabah. Orang mengadu kepada Atha. Orang beritahu pada Atha, tolong nasihat pada khalifah, tolong nasihat kepada pemimpin orang Islam, tolong uruskan urusan orang Islam dengan baik. Salah satunya ialah gaji upah kepada tentera-tentera yang berada di perbatasan negara. Jadi Atha pun telah buat perjalanan pergi ke tempat rumah khalifah. Nak kata istana, tak istana lagi pada waktu tu, rumah lah kita kira, tapi eloklah sikit pada rumah rakyat biasa. Dengan sebab hati yang ikhlas dan dekat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan pada diri Atha ni ada haibah, keterampilan luar biasa. Walaupun dia tak segak, tapi orang-orang atasan takut pada dia, termasuklah khalifah. Bila mana pengawal khalifah tengok Atha datang, dia pun
diberi laluan masuk jumpa khalifah. Khalifah berada di atas singgah sana dia, kursi dia. Dia pergi meluru pada khalifah dan dia telah tunjuk dengan jari telunjuk atas muka khalifah. Tu Atha. Dia kata, telah terpikul di atas bahu kamu urusan orang Islam. Uruskan dengan baik urusan orang Islam. Nabi berpesan, bila mana satu orang bekerja, kita ambil khidmat dia, bayar upahnya sebelum peluhnya kering. Sebelum peluh kering tu, bagi upah siap-siap. Dalam riwayat tu sebut, khalifah hanya menunduk dan nampak dia ketak, takut. Atha pun balik. Waktu dia berpaling nak balik, khalifah cuba bagi hadiah pada dia yang berupa bungkusan-bungkusan wang, bungkusan benda-benda yang berharga. Atha kata, aku datang bukan kerana aku nak benda ni, tapi hebat, Atha ni hebat lah. Waktu musim haji, ada satu tahun tu khalifah pun buat haji. Dia jadi mufti, jawab fatwa. Orang ada masalah apa-apa tentang haji, orang akan pergi jumpa Atha. Atha ada meja dia sendiri, ada kawasan dia sendiri. Pada waktu tu khalifah ada permasalahan tentang haji, dia ada benda yang dia keliru. Jadi dia telah potong barisan. Saya tak ingat apa nama khalifah yang sezaman dengan Atha ni. Dia potong barisan. Waktu dia potong barisan, Atha tanya, ni potong barisan ni sebab urusan kerajaan atau nak tanya bab haji? Khalifah kata nak tanya bab haji. Nak tanya bab haji, beratur belakang sama dengan orang lain. Jangan potong barisan. Khalifah kata, begitulah ilmu mengangkat manusia. Hari ni Allah Ta'ala mengangkat Atha bin Abi Rabah dan merendahkan kita, keluarga khalifah ni. Tak ada lah nak cari sekarang ni, payah lah kot. Cuma nak katanya haibah, dia ada gerun dalam hati, orang kata apa, pemerintah terhadap ulama seperti ini. Okay. Jadi Atha ni mengaji dengan Juraish, mengaji dengan ramai sahabat. Okay. Kaifa taqulu anta fi ruku'? Ibn Juraish bertanya kepada Atha, apakah bacaan engkau dalam rukuk? Beliau menjelaskan, qala amma subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Atha kata bacaan ialah maha suci engkau dengan pujian buat engkau dan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau. Fa akhbarani ibnu Abi Mulaikah. Lalu ibnu Abi Mulaikah menyampaikan hadis itu kepadaku, iaitu kepada Ibn Juraish. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Maknanya ada satu lagi riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Ibnu Abi Mulaikah. Jadi Ibn Juraish ni dia tanya Atha, sedangkan dia punya kedudukan dia sahabat, Atha ni tabi'in. Tapi sahabat ni kena tanya Atha sebab Atha telah melazimi Aisyah dalam tempoh yang lama belajar dengan isteri Nabi ni. Banyak ilmu Atha ni, ilmu yang sangat banyak. Sebab tu Imam Malik waktu dia pergi buat haji, selesai apa semua tawaf ni, dia nak tahallul. Bila mana dia nak tahallul, dia duduk atas kursi. Lepas tu dia suruh tukang cukur rambut tu yang akan tahallul dia tu potong rambut dia, botakkan dia. Lalu apa nama ni, barber ni, tukang gunting rambut ni, dia kata, ya rajul, so wahai lelaki, kamu baru selesai buat ibadah, kamu datang nak tahallul dengan aku, kamu duduk diam, tak ada sebut apa-apa. Sepatutnya orang baru sudah buat ibadah ni minta istighfar pada Allah Ta'ala dan hulurkan bahagian kanan untuk cukur. Jadi Imam Malik pun tengok lain macam. Dia ajar kita macam-macam pula. Dia ajar doa ni sebelum tahallul, doa ni. Sebab dia ada hadis-hadis Nabi berkaitan dengan bab ni. Selesai cukur rambut tu, dah habis dah botak dah, Imam Malik tanya, kamu belajar daripada siapa? Aku belajar daripada Atha bin Abi Rabah. Nah, katanya anak murid dia tu, orang ambil manfaat dengan dia tu luar biasa. Okay. Jadi Ibnu Abi Mulaikah
Dia telah verify hadis yang Ibn Jurash ambil daripada Atta' tu. Sebab Ibn Abi Mulaikah ni, sahabat Nabi ni pun, dia pernah dengar pada Aisyah yang sama juga. Apa kata Aisyah? Iftaqattun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin. Aku telah kehilangan Nabi pada satu malam, iaitu pada malam giliran Nabi tidur dengan dia. Fadhanantu annahu dhahaba ila ba'd nisa'ihi, dan aku menyangka Nabi tinggalkan aku, dia pergi rumah isteri dia yang lain. Fatahassastu thumma raja'tu fa idza huwa raki'un aw sajidun. Aku cari-cari dalam keadaan gelap tu, tiba-tiba tangan aku tersentuh kakinya, yang mana dia sedang berada dalam keadaan rukuk ataupun sujud. Maknanya pegang-pegang tu kaki Nabi, berdiri. Apa yang Nabi ucapkan dalam rukuk dan sujud Nabi? Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Lebih kuranglah dengan riwayat yang kelima tadi. Okey. Kita tengok muka surat 77, apa respon Aisyah? Faqultu bi abi anta wa ummi inni lafi sya'nin wa innaka lafi akhar. Kata Aisyah, demi ibu dan ayahku menjadi tebusan untuk Rasulullah, sesungguhnya aku telah berada pada urusan lain dan dia berada pada urusan lain. Nak katanya, walaupun tidur sekali, Nabi dia ada ibadah dia, hati dia tak tidur, dia bangkit beribadah, sedangkan aku berada pada urusan yang lain, iaitu aku tidurlah. Mana katanya? Okay. Keterangan tasbih ini merangkumi 3 nilai yang penting, iaitu 3 poin. Tasbih menyucikan Allah daripada sebarang kurang dan juga lemah. Yang kedua, tasbih memuji Allah dengan iktiraf segala kemuliaan dan keagungan. Yang ketiga, tahlil. Tahlil ni maksudnya menyucikan juga, ataupun mengisbat pun boleh kita terjemah macam tu, dengan mentauhidkan Allah dan menafikan kewujudan Tuhan yang setaraf dengan dia. Cuma nak katanya, poin dia lebih kurang sama je. Sikit saya nak tambah, hadis ni telah menjadi dalil kepada mazhab-mazhab selain daripada mazhab Syafi'i tentang tidak batalnya wuduk bila mana bersentuhan antara suami dan isteri. Itu poin dia. Kita tahu mazhab Syafi'i, pandangan muktamad, bersentuhan antara suami isteri membatalkan wuduk berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala ayat yang ke-6 surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-6 surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu ayat yang awal dia. Sampailah yang ujung tu Allah Ta'ala kata, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa. Ayat dia, bila mana kamu berjunub, hendaklah kamu bersihkan diri kamu, angkat hadas. Kalau kamu sakit, kalau kamu berada dalam permusafiran, kalau kamu keluar pada tandas, dan ketika mana kamu menyentuh perempuan. Mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lebih kurang dengan Imam Syafi'i ini, mereka mengatakan menyentuh perempuan itu dengan maksud menyentuh secara bersentuhan kulit, fizikal. Bersentuhan kulit ni, sentuh, sudah membatalkan wuduk. Setengah-setengah mazhab mengatakan aula mastumun nisa itu maksudnya ialah menggauli ataupun bersetubuh. Cuma zahir hadis yang kita baca dalam bab rukuk dan sujud ni, Aisyah dah peganglah kaki Nabi, sebab dia rasa terpacaknya. Dalam setengah riwayat, rasa je kaki Nabi itu berdiri. Kalau benda tu membatalkan wuduk, Nabi akan bangkit dan Nabi akan ambil wuduk lain. Tapi Nabi teruskan salat. Sebahagian Syafi'iyah cuba untuk lawan hujah ni dengan dia kata, tak batal wuduk sentuh suami isteri ni khusus bagi Nabi sahaja. Mudah ceritanya, benda ni khilaf. Kita boleh pilih mana pandangan yang kita nak berdasarkan kecenderungan kita. Tak boleh paksa mana-mana orang. Cuma saya sendirilah, saya tengok practicality-nya yang lebih praktikal
Yang lebih mudah ialah bersentuhan suami isteri tidak membatalkan wudu. Kalau ada orang nak pegang dengan pandangan yang kata batal, silakan, kita pun tahu benda tu khilaf. Tidak menjadi masalah untuk pegang pada mana-mana pandangan sebab kedua-duanya ada hujah. Cuma dari segi praktikal. Sebab saya tengok ada sebahagian orang buat video lawak, nak buat kelakar, tapi kadang-kadang nampak rigid. Ada video tengok suami tengah ambil wudu, isteri ni pun buat gatal, dia pergi pegang. Dah batal dah wudu. Tu kalau isteri dia, tu kalau suami dia Syafi'i. Kalau suami dia tukar mazhab dah tu tak batal balik. Cuma dia boleh buat video tu seakan-akan nak kata pandangan tu satu tu je. Bersentuhan berlapik antara lelaki dan perempuan tak apa, benda tu dibenarkan, benda tu tak membatalkan wudu. Tapi orang kata apa, kalau tak ada apa-apa keperluan, dia bukan benda yang saja-saja kita nak buat lah. Biasanya orang pergi buat umrah, tawaf, haji pun, ni orang nak pergi buat haji ni, kita tidak boleh jaga untuk pastikan diri kita tak bersentuh lagi perempuan ni, sebab jemaah yang bercampur antara lelaki perempuan waktu tawaf. Sebab tu saya kata dari segi practicality, setengah mazhab mengatakan bersentuh dengan syahwat baru batal. Kalau tak ada syahwat tak membatalkan. Cuma mazhab Syafi'i kata bersentuh dengan berlapik tak ada hal. Mazhab Syafi'i bersentuh terus kulit, syahwat ke tak syahwat batal. Sebab tu dia jadi amalan orang-orang kita, orang-orang Melayu lama dulu. Malaysia saya rasa tak buat lah, Indonesia tak buat lagi. Kalau tetamu datang rumah, bersalaman antara lelaki perempuan ni, dia lapik dengan kain. Dulu saya pergi ke satu tempat di Indonesia, di Padang, Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Pergi tempat pengajian, isteri kepada pengetua pondok tu, mudir lah kita kira. Kita dah salam dengan dia ulur tangan nak salam kita, tapi dia lapik dengan tudung dia. Saya tak biasa buat, jadi saya refuse lah, saya tak salah lah. Cuma nak katanya dia benda tu normal. Tapi sebenarnya saya rasa something jugalah kalau kita buat macam tu. Ada setengah-setengah orang dulu dia buat. Kalau budak-budak tak apa. Kalau yang budak tak balik lagi, okey lagi. Tapi untuk orang kata apa, adat tu dibuka, tak perlu lah kot. Sebab dia bukan benda yang proper sangat, benda yang elok sangat. Tapi tak salah pun. Memang benda tu tidak ada apa-apa yang haram ke, tak ada pun. Cuma kata apa, nampak macam salam orang lelaki lah dulu. Tak payahlah pergi salam kat orang perempuan tu. Dia sama dengan isu memberi salam pada perempuan pun sama juga. Jumpa mana-mana perempuan, kita beri salam. Perempuan ajnabi khususnya, yang halal nikah, elakkan untuk kita beri salam kalau kita rasa perbuatan memberi salam itu boleh menimbulkan fitnah. Memberi salam tu memang dianjurkan, tapi memberi salam pada kumpulan sasar yang betul. Okay. Kita terus kepada zikir dan rukuk. Zikir, rukuk dan sujud yang ke-7, muka surat 78. Okay. Allahumma a'udzu biridhaka. Okay, kita tengok hadis yang bacaan yang ke-7 ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah juga. Lebih kurang dengan hadis tadi. Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Kata Aisyah, aku hilang Nabi pada satu malam daripada tempat tidur. Faltamastuhu fawaqa'at yadai ala batni qadamai. Aku cari Nabi dan tangan aku terpegang bahagian luar kedua tapak kaki Nabi tu. Maknanya terpegang, tengah Nabi duduk sujud tu terpegang. Yang ni riwayat yang saya sebut tadi. Memang pegang terus, bukan pegang berlapik. Ada sebahagian ulama mazhab dia kata waktu ni pegang berlapik. Tapi hadis tak sebut berlapik ke tak berlapik. Okey. Wa huwa fil masjid wa huma mansubatani wa huwa yaqul. Kedua-dua telapak kaki Nabi itu berada di masjid dan kedua tapak kaki Nabi tegak lurus. Sebab rumah Aisyah
dekat dengan masjid. Rumah Aisyah mana? Kubur Nabi sekarang. Kita cuba bayangkan, orang yang pernah pergi dia boleh nampak lah. Raudah sekarang dengan dinding kubur Nabi itu, itulah rumah Aisyah. Kau boleh bayang tu rumah Aisyah, belah sini ni, belah yang kapek hijau ni, itu masjid Nabi. Maknanya masjid dengan rumah Aisyah ni berkongsi dinding. Berkongsi dinding. Sebab tu waktu Aisyah pegang kaki Nabi tu, ini kawasan luar masjid. Sebab rumah Nabi tak luas dan masjid Nabi pun tak luas juga. Sebab itulah kita kena faham bila mana Nabi sebut ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Apa yang berada di antara mimbar aku dan rumah aku, taman daripada taman-taman syurga. Imam An-Nawawi menyebut dalam syarah Sahih Muslim, hadis ni menunjukkan fadilat Masjid Nabawi. Selama mana Masjid Nabawi itu dibesarkan, maka masjid itu disifatkan sebagai taman daripada taman-taman syurga. Cuma bila mana tak faham hadis ni, berlakulah asak-asakan, berebut nak masuk kawasan Raudah yang kapek hijau tu saja. Yang kapek hijau tu dihijaukan kapeknya sebab nak sebut inilah historical place, tempat bersejarah. Saiz masjid Nabi dulu besar ni lah, kecil lah, berapa besar sangat pun. Sekarang dah besar. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, yang berebut siapa? Yang berebut pensyarah universiti, tok guru yang mengajar dalam masjid ke? Tak pun, yang merebut orang biasa je. Yang bukan biasa pergi kuliah yang berebut tu. Tok guru tak pergi berebut je tu. Punya ramai syekh yang duk hafal hadis Nabi, tak ada dia orang tak berebut. Kalau betul fadilat tu hanya khusus pada petak tu saja. Selama mana masjid Nabi diperbesarkan, itulah yang disebut sebagai Raudah. Itulah yang kita salat situ dapat 1000 pahala berbanding salat tempat lain. Tempat tu lah. Selagi mana dia dibesarkan. Kalau kata nak peruntuh lagi hotel, nak bagi luas lagi, itu pun masuk kawasan yang dapat kelebihan. Cuma ada para ulama kontemporari dia bezakan, kawasan dataran tu yang tidak berbumbung tak masuk, yang dekat ada payung terbuka tu tak masuk. Ada yang kata yang dalam pagar tu semua masjid, sebab yang payung tu masih dalam pagar lagi. Cuma nak katanya tak perlulah berebut, boleh masuk. Ada peluang masuk, kita masuk. Sekarang dia kena booking kan, dia kena ada application booking. Dapat. Ada orang dia kalut dia pergi umrah tak dapat masuk ni, rasa macam tak sempurna. Dia macam isu dia sama. Kalau dia tak boleh cium Hajarul Aswad, dia rasa macam ada benda tak komplit dalam perjalanan dia. Tak perlu rasa galau, tak perlu rasa galat. Yang penting kita optimumkan masa beribadah dalam masjid, fokus ikut apa program-program yang ada dalam masjid, kita dapat kelebihan. Antaranya yang kita tak tahu ialah program yang ada dalam perpustakaan Masjid Nabawi. Banyak program tu. Ada orang dia pergi umrah 7 kali, tak tahu perpustakaan duduk kat mana. Tak pelik, perpustakaan kampung dia pun tak tahu duduk kat mana. Cuma nak katanya itu kita tak biasa dengan benda-benda macam tu. Banyak program lah tu, terutama yang muda-muda pergi. Jangan ikut style orang-orang yang pergi santai. Ambil peluang. Sekarang ni dalam Masjid Nabi kuliah dalam bahasa Indonesia pun ada. Maknanya kuliah tu nak bahaginya orang faham. Kuliah dalam bahasa Indonesia. Dan tajuk-tajuk dia tu ada tayangan di belakang. Komplit. Maknanya banyaknya peluang untuk kita belajar ilmu di dalam Masjid Nabi. Cuma saya tengoklah, tidak ada tuan-tuan guru yang berasak-asak. Kecuali kalau ada delegasi orang terhormat, pemimpin negara, biasalah itu penghormatan, bagilah masuk. Bagi masuk, dia salah apa semua. Tapi tidak akan mengangkat dosa dia rasuah orang, tak akan selesai ke walaupun dia masuk dalam tu. Ni saya sebut je, saya tak sentuh siapa-siapa. Masuklah Raudah, cerita korupsi juta-juta tak selesai walaupun masuk dalam tu. Dia tak ada kelebihan Masjid Nabi, tapi dia bukan benda yang akan cuci kita. Situ bukan.
Cuma saya sebut, kalau saya bawa orang umrah, saya kata dapat peluang masuk, jangan sombong. Masuk lah. Masuk, tengok, supaya mata kita boleh tengok. Dan tengok dalam kawasan Raudah tu, tiang-tiang tu ada nama-nama dia. Tiang Abu Lubabah, tiang Ali, tiang yang tempat tunggul kurma yang Nabi khutbah, Nabi beralih kalih ke lain, tunggu tu menangis, ada situ. Ambil masa tengok, kena tengok mutawif. Kalau dia reti terang, dia terang, dia akan beritahu. Kita masuk tempat dan kita nampak historical place tu, okay. Tapi kita berasak-asak sampai jatuhkan dia punya pagar sementara dia tu, tak perlu lah. Sebab saya tengok dia macam ada satu trend berasap ni. Bila mana buka aja bunyi macam guruh orang berlari. Orang yang pernah pergi dia tahu lah. Bunyi macam guruh. Tak kena gaya, kita kena pijak situ. Tak perlu. Itu bukan ibadah. Itu bukan wajah ibadah. Okay. Kita tengok hadis ni, apa bacaan dia. Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Yang ni panjang sikit. Ya Allah, aku berlindung dengan redha Engkau daripada bahaya murka Engkau. Aku berlindung kepada ampunan Engkau daripada bahaya hukuman Engkau. Aku berlindung kepada Engkau daripada azab Engkau. Aku tidak mampu menghitung pujian ke atas Engkau sebagaimana Engkau memuji diri Engkau sendiri. Oh, doa ni kalau kita tengok jelas position seorang hamba, perasaan kehambaan yang jelas. Bila mana Nabi kata Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik, para ulama sebut bacaan ini, bacaan dalam sujud dan rukuk, kalau nak baca macam ni dalam salat sunat. Sebab Nabi buat salat tengah malam ni, bukan salat fardu lah, salat tengah malam. Sebab Aisyah duk cari-cari ni, lepas tu perasan kaki Nabi tu tegak sedang bersalat. Keterangan dia dua saja. Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, ketidakupayaan kita untuk memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang hakiki menunjukkan kelemahan dan kekurangan kita. Mana Imam An-Nawawi waktu dia syarah dalam kitab dia, dia kata kita ni pandai tak mana pun susun ayat, kita tak akan boleh memberi pujian yang paling lengkap untuk mensifatkan Tuhan, tak akan boleh. Tapi kita cuba. Yang kedua, kita menyadari bahawa tiada siapa yang menyelamatkan kita daripada murka dan azab Allah melainkan dengan cara kita kembali kepadanya. Maknanya daripada bacaan tu kita boleh tengok pengharapan rendah diri. Okay. Zikir rukuk dan sujud yang ke-8. Okay. Kita tengok sikit yang ke-8 ni. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Imam An-Nasai. Dia agak panjang sikit. Kita tengok matan dia. An Ibn Abbas qala bittu 'inda khalati Maimunah bintil Harith wa bata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'indaha fara'aituhu qama li hajah. Ibn Abbas kecil lagi, Abdullah bin Abbas pada waktu ni, dia kata aku tidur di rumah mak menakan aku. Khalah ni maksudnya mak menakan belah mak dia. Kalau ammah, mak menakan belah ayah dia. Khalah, okey. Iaitu Maimunah binti Al-Harith, Ummul Mukminin, isteri Nabi. Maimunah ni isteri Nabi. Rasulullah pada waktu itu tidur di sisi makcikku sebab isteri dia. Rumah dulu tak luas, bukan ada partition banyak. Jadi budak kecil yang mari menumpang tidur boleh tengoklah. Okey. Lalu kata Ibn Abbas, aku tengok Nabi bangkit dengan sebab ada hajat, iaitu Nabi nak pergi buang air ke apa semualah. Fa'atal qirbah fahalla shinaqaha fatawadda. Aku pun bawa lah bekas yang disebut dengan qirbah. Qirbah ni ialah bekas kulit binatang dijahit, disamak sertu bagi bersih, isi air dalam tu. Itu dipanggil qirbah. Aku bawa kepada Nabi supaya Nabi boleh menyelesaikan hajat dia dan Nabi berwudu. Wudu'an bainal wudu'ain. Dalam terjemahan tu disebut lalu membuka tali penutupnya, baginda pun berwudu dengan wudu yang sederhana, taklah guna air banyak sangat. Summa ata firashahu fanama. Kemudian Nabi pergi ke tempat tidur dan Nabi tidur lagi. Summa qama qaumatan ukhra. Kemudian tak lama lepas pada tu Nabi bangkit lagi.
Dan Nabi pergi lagi dekat bekas air yang dah aku bawa tadi. Fa'atal qirbah fahalla shinaqaha. Aku bawa bekas kulit tu dan aku buka. Dia bekas tu dia gantung tengah rumah. Ni rumah orang Arab lama. Bekas kulit tu. Dulu tak ada peti air. Gantung air yang duduk dalam bekas ni, dia akan sejuk macam simpan dalam peti. Itu function dulu. Macam kita orang Melayu labu sayung kot. Ni orang Perak lah, labu sayung. Okey. Cuma nak katanya itu teknologi dulu. Okey. Nabi bangkit lagi, Nabi buka penutup dan Nabi berwuduk dengan sederhana, kemudian Nabi berdiri untuk salat. Tadi Nabi bangkit untuk buang hajat, lepas tu Nabi wuduk, Nabi tidur balik, bangkit balik kali kedua, Nabi wuduk dan Nabi bersalat. Ketika sujud, baginda berdoa. Itu muka surat 81. Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al min tahti nura, wa min fawqi nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, waj'al amami nura, waj'al khalfi nura, wa a'zim li nura. Ini dipanggil dengan doa nauraniyah. Doa minta cahaya. Minta Tuhan beri cahaya semua anggota tubuh badan kita dengan maksud cahaya di akhirat nanti. Bukan cahaya sekarang, cahaya di akhirat nanti. Sebab akan ada kelebihan khusus. Ya Allah, jadikan cahaya buat hatiku, cahaya buat pendengaranku, cahaya buat penglihatanku, cahaya di bawahku cahaya, cahaya di atasku, di kananku, di kiriku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, dan agungkanlah cahaya itu untukku. Thumma nama hatta nafakha fa atahu Bilal fa ayqadhahu lis-salah. Kemudian Nabi tidur lagi sehingga dengar Nabi itu berdengkur. Nafakha tu maksudnya berdengkur. Pada waktu ni Nabi dah agak meromo sikit. Benda ni normal lah bagi mana-mana orang pun. Kemudian datang Bilal. Bilal pun kejutkan Nabi untuk bangkit salat subuh pula. Maknanya saya nak sebut sini, yang menariknya hadis ni, Ibn Abbas yang kecil sengaja nak pergi tidur mak menakan dia sebab nak tengok Nabi. Dia bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang cuti sekolah, anak-anak pun ada nak pergi tidur rumah orang yang dia rasa nak pergi tidur. Tapi sebab apa? Sebab rumah tu mungkin ada video game lebih sikit pada rumah dia. Saya nak katanya suasana masyarakat pada waktu tu menyebabkan budak kecil pun mencari peluang ilmu macam orang dewasa. Lain macam. Ada banyak lagi lah hadis Ibn Abbas ni. Cuma nak katanya ini periwayatan Ibn Abbas pada waktu usia belum balik. Untuk kes Ibn Abbas, walaupun dia belum balik, riwayat dia diterima. Walaupun ada perbincangan sikit di kalangan ulama hadis. Kita tengok keterangan dia, muka surat 82. Keterangan daripada Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf ni ialah salah seorang ulama keturunan Nabi yang duduk di Arab Saudi sekarang, dan antara orang yang telah buat satu projek besar, aplikasi yang dinamakan dengan Durar As-Saniyah. Satu application nak cari apa, hadis, tafsir Quran, komplit, hukum, hakam, sirah, semua ada. Nak buat application ni nak kena ada duit banyak, lebih pada 1 juta. 1 juta tu minimum 2-3 juta nak jaga maintainer lagi. Ini wakaf yang tak ada. Orang kita jarang lagi buat ni di Malaysia ni. Kita biasa wakaf bangunan, wakaf sekolah. Wakaf duit untuk maintenance application dalam internet. Yang ni kita jarang dengar. Alawi As-Saqqaf ni salah seorang daripada orang yang banyak duit dan dia buat benda tu, projek wakaf. Dan dia pun tokoh ulama. Satu, dia kata Nabi memulakan doa dengan memohon cahaya buat kalbu, sehingga tanda kalbu adalah benda yang paling penting dalam hidup. Maknanya minta, kalbu tu maksudnya hati lah, minta cahaya. Yang kedua, pendengaran dan penglihatan adalah sumber aqliyah dan naqliyah. Sebab tu ada minta pendengaran, penglihatan pun bagi cahaya. Yang ketiga, maksud nur atau cahaya dalam hadis ini ialah petunjuk ke arah kebenaran. Itu salah satu. Cuma ada satu lagi huraian para ulama yang saya sempat cari. Maksud nur ini juga ialah cahaya yang akan jadi tanda di akhirat nanti. Anggota yang bercahaya ni. Dengan sebab wuduk dan dengan sebab ibadah yang kita lakukan. Okay. Sempat lagi ke satu? Ada berapa minit? Seminit lagi. Seminit lagi kita tangguh lah. Okay.
Jadi kita berpada situ je untuk malam ni, sebab zikir yang ke-9 ni dia pendek, tapi kita kena gabung dengan kaifiat zikir dan zikir sujud dan rukuk tu yang agak panjang. Yang tu kita tangguh minggu depan. Jadi kita berpada di sini je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.